Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Oni-chan, onesan. Pui. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother, sister di Yonko dekat luar sana? Nampak tak? Macam biasalah, seminggu tak ada video, seminggu ada video. Minta maaf lah ya. Macam biasalah, kita punya alasan keadaan yang tidak kondusif orang kata. Tapi apa-apa pun, hari ni kita akan memberikan satu konten yang menarik, which is kita akan bincangkan berkenaan dengan level-level Yonko, which is kita ada, buat masa sekarang ini kita ada 5 orang Yonko termasuk yang dah mangkat, which is Whitebeard, dan kita akan levelkan orang ni di mana siapakah Yonko yang paling terkuat dan Yonko yang paling tak kuat. Tak boleh cakap terlemah sebenarnya. Diorang ni memang level-level kuat sebenarnya. Cuma dalam golongan Yonko ni, diorang adalah antara yang paling terkuat dan adalah paling terlemah. Itu pun berdasarkan perspektif dan pendapat masing-masing. So macam biasa, sebelum aku mulakan video, macam biasa kepada korang semua, jangan lupa untuk tekan butang merah, tekan butang subscribe tu, dan jangan lupa juga untuk tekan bell notification supaya korang boleh dapat video aku setiap kali aku upload. Memandangkan kita pun dah ada segmen baru, which is segmen Marvel Cinematic Universe. Jangan risau, aku akan sentiasa update kedua-dua konten ini, which is konten One Piece dan juga konten Marvel. InsyaAllah korang doakan je. Dan so kepada korang yang dah mana yang support aku sampai ke tahap ini, aku berterima kasih kepada korang. Dan ya, apa lagi? Mari kita mulakan. Let's go! Yonko di tangga yang kelima, Akagami no Shanks. So kalau korang nak tahu kenapa aku pilih Akagami no Shanks sebagai salah satu Yonko yang berada di tahap yang kelima, sabar, kita akan terangkan satu-satu, which is kita akan terangkan berkenaan dengan kemampuan dia, kekuatan dia, dan juga kenapa sebabnya aku letakkan dia di tempat yang kelima. Macam tu juga proses untuk setiap Yonko yang akan berada di tempat yang keempat, 3 dan juga 1. So Shanks merupakan salah seorang Yonko yang kita kenal lebih awal, tapi kita tak tahu dia tu Yonko, dan kemampuan dia sangat-sangatlah hebat. Dia tak ada devil fruit sebenarnya, sebab kita dah tengok secara terang-terangan, which is Oda dah tunjuk kepada kita dia mampu untuk berenang. So kepada sesiapa yang dah guna devil fruit, dia tak boleh berenang sebenarnya. Dan tak pernah lagi ditunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai devil fruit jenis Zoan yang bertype ikan. Kalau ada pun, dia still tak boleh berenang aku rasa sebenarnya, tapi tak pastilah. Tapi melibatkan Shanks ni, kemampuan dia lebih kepada penggunaan haki. Kita boleh tengok penggunaan haki dia, even though kemunculan dia tak pernah menunjukkan di mana dia mampu menggunakan Kenpon Shoku, dia tak pernah menggunakan Buso Shoku, tak pernah ditunjukkan lah oleh Oda, disebabkan kebanyakan kemampuan haki dia ditunjukkan sewaktu sebelum time skip, which is waktu tu haki tak diperkenalkan lagi kepada kita pun. And pada waktu itu jugalah kita lihatkan bahawa Shanks sendiri menunjukkan kemampuan dia untuk mengatasi haki-haki orang lain, which is dia gunakan Haoshoku dia waktu dia naik ke kapal Moby Dick si Whitebeard, dan ramai gila rebah ke lantai Moby Dick tu. Dan waktu dia bertembung pedang dengan si Whitebeard waktu tu, ui gila lah. Memang waktu tu antara salah satu epic moment yang memang gila-gila sampai terbelah awan, macam baru-baru ni yang berlaku antara Big Mom dan juga Kaido yang telah di-animationkan oleh Toei Animation. Memang gempak gila lah perlawanan antara diorang. Dan Shanks ni, kalau kita ikutkan kemampuan dia, kita boleh mengatakan bahawa dia ni memang master of haki je. Kalau kita nak tahu macam mana kemampuan Goldie Roger yang tanpa devil fruit tapi mampu untuk menjadi seorang pirate king, kita lihat boleh menjadikan Shanks ni sebagai salah satu contoh kepada Goldie Roger. Adakah ada kena-mengena antara dua ni? Alright, so kenapa aku letakkan Shanks ni di tempat yang ke-5 sebenarnya, antara yang terlemah, baik boleh dikatakan paling terlemah antara Yonko. Bukanlah disebabkan dia lemah sebenarnya. Bagi aku, Oda tak memperkenalkan kepada kita lagi sebenarnya kemampuan sebenar Shanks. Even though keempat-empat Yonko yang lain dah menunjukkan battle fight scene diorang. Even though macam Whitebeard ke dah waktu Marineford, Kaido dah tunjuk, Big Mom lagi dah tunjuk, even Blackbeard yang baru jadi Yonko pun dah tunjukkan kemampuan dia sewaktu di Marineford dan juga sewaktu di Impel Down. Begitu juga lah waktu dia cuba untuk tangkap Ace. Bukan cuba, dia dah dapat tangkap Ace dah. Dan waktu dia tangkap Ace tu, dia dah gunakan dah kemampuan Yami Yami no Mi dia tu. Dan Shanks tak pernah pun kita lihat kemampuan ataupun scene dia fight antara orang lain. Dan kita cuma mendengar rumours je bahawa dia ni mampu untuk menghalang Kaido daripada menuju ke Marineford pada waktu perang Marineford hampir dah nak berlaku. So sebelum tu, di mana kita dapat tahu rumours daripada mulut-mulut ahli-ahli marine yang lain, which is dia mengatakan bahawa Kaido dengan Shanks baru saja bertarung, tetapi macam mana Shanks boleh sampai ke Marineford. Kau boleh tengok kemampuan dia tak ada sebangan cala, dan dia punya orang kanan dia macam Ben Beckman, Lucky Rowe, Yasop, semua dalam keadaan cukup tenang boleh datang ke Marineford. Dan
Wow. Dan kenapa aku tak suka dan kenapa aku letakkan diorang ni di tempat yang kelima juga adalah disebabkan dalam masa 20 tahun kita tak diperkenalkan langsung dengan semua orang-orang kanan atau komander-komander Shanks, which is kita kenal dengan 3 orang je, Yasop, Ben Beckman dan juga Lucky Rowe. Tapi yang lain tu, yang dengan monyetnya, yang dengan bini kat kepala tu, yang dengan rambut panjangnya tu, siapa diorang? Tak diperkenalkan nama langsung. Okay, even though Ben Beckman, Lucky Rowe semua diperkenalkan dalam SBS je. Kalau orang tak baca komik, tengok anime je, diorang tak kenal siapa 2 orang tu. Yasop maybe lah kenal sebab dah diceritakan sewaktu di Syrup Village. Di Syrup Village tak silap, di kampung Usopp pada waktu itu kan. Alright, so itulah sebabnya aku letakkan dia di tempat yang kelima. Di tempat yang keempat, Big Mom ataupun Charlotte Lin Lin. Alright, so mari kita cerita dulu berkenaan dengan Big Mom. Apa kemampuan dia, apa kekuatan dia, baru kita bagi tahu kenapa aku letakkan dia di tempat yang keempat. Alright, so Big Mom merupakan salah satu Yonko bergenderkan perempuan, which is dia salah seorang je perempuan yang ada taraf Yonko. Maksudnya dia ni antara perempuan yang paling terkuat lah dalam generasi ataupun dalam era pirate yang Luffy sedang lalui ni. Alright, so kalau kita tahu berkenaan dengan kemampuan Big Mom dalam menggunakan haki memang lain macam lah. Memang tak boleh nak orang kata tak boleh dinafikan lagi lah. Dia punya Busou Shoku, Kenbon Shoku tak pernah diperlihatkan, tapi aku yakin dia mampu untuk orang kata tu memahiri lah kemampuan Kenbon Shoku. Even dia punya House Shoku pun dah cukup kuat dah. Waktu dia kena Hunger Pangs dia, lepas tu dia punya gambar orang yang dia sayang tu pecah disebabkan oleh Luffy. Waktu tu pun dengan House Shoku dia tu juga dia boleh hapuskan bom tornado yang cuba ditembak oleh kumpulan Beji ke arah dia dan tak mampu pun kena kat dia. Sebelum kena dah meletup dah. Betapa kuatnya dia punya House Shoku haki dia tu. Alright, so berkenaan dengan kemampuan Big Mom pula ataupun kelebihan yang ada pada Big Mom telah memakan buah Soru Soru no Mi yang membolehkan dia atau memberikan dia kemampuan untuk mengambil soul seseorang. Dan dalam masa yang sama, orang yang diambil soul tu akan dipendekkan sedikitlah umur mereka. Tapi dengan syarat, kalau dia nak pastikan dia punya kuasa itu berfungsi, dia perlu pastikan yang orang yang dia nak ambil tu perlu gentar dan takut dengan dia. Sedangkan kita boleh tengok Jinbei yang cuba dia ambil soulnya itu pun tak takut dengan dia, tak boleh, tak function, kuasa dia tu tak function langsung. So salah satu kelemahan kuasa dia ni adalah kalau orang tak takut dengan dia langsung, memang tak boleh pun nak buat apa. Dan dia letakkan soul-soul tu pada homies-homies dia macam Prometheus, Zeus, Napoleon dan juga hutan-hutan dia, barang-barang dapur dia dah. Dah macam cerita Beauty and the Beast dah pula. So begitulah sedikit sebanyak berkenaan dengan kemampuan Big Mom. Selain dari mana kalau dia dapat gunakan homies-homies dia dengan baik, kau tengok kemampuan Prometheus dah kuat mana, Zeus kuat mana, Napoleon tu yang letak dekat kepala dia tu je, kalau sekali jadi pedang, gila, bertarung dengan tanda bagua si Kaido tu, memang mantap bakau. Gitulah lebih kurang. So kenapa aku letakkan Big Mom di tempat yang keempat, antara yang terlemah juga. Even though kalau Shanks dah dipertunjukkan dia punya kemampuan, Big Mom akan aku letakkan di tempat yang kelima. Tapi kenapa aku letakkan dia di tempat yang macam antara yang terlemah juga? Alright, so kenapa aku cakap macam tu? Sebab Big Mom antara salah satu Yonko yang tak digentar langsung oleh mana-mana pihak. Kau boleh tengok kumpulan Luffy berapa ramai yang dah lawan dengan dia. Even Jinbei yang dah join Luffy lah sekarang. Kalau korang nak tahu, spoiler lah pada yang tak membaca manga. Kalau untuk pengetahuan korang, Jinbei dah join dah kumpulan Mugiwara. Even though kalau korang tak baca manga pun, korang dah tahu kan, Jinbei memang akan join Mugiwara satu hari nanti kan, waktu di Wano. So kalau korang tahu, Jinbei pun tak takut dengan dia. Even though bukan Jinbei seorang je, Chopper dia dah halang pukulan Big Mom. Brook waktu dekat Whole Cake Island dia dah berjaya, bukan berjaya sebenarnya, dia dah bertarung sendiri dengan Big Mom. Even though memanglah dia kalah. Kau nak lawan Yonko, kalau Luffy tak berjaya kalahkan Big Mom, apatah lagi kau kan. So kita boleh tengok kemampuan Brook, dia punya epic. Memang fight tu memang epic lah sebenarnya. Even though sebenarnya kekalahan tetap berpihak di tempat si Brook, tapi aku boleh katakan sebenarnya fight tu memang kuat lah antara Brook dan juga Big Mom sebenarnya. Kalau Brook kuatkan sikit dia punya soul tu, gila lah. Memang padu sebenarnya pertarungan tu dan akan memberikan kekalahan yang teruk kepada Big Mom. Tapi disebabkan Big Mom dia di tahap yang lain, level Yonko, so kau takkan boleh nak lawan dia lah. Bukan tu je, berapa ramai lagi yang lawan dengan Big Mom. Even though Commander Kaido, si Queen, berani juga untuk berdepan dengan Big Mom. Even though, banyak betul even though. Walaupun Queen ni mula-mula takut dengan si Kaido, walaupun Queen ni mula takut dengan si Big Mom, tapi dia tetap bertarung dalam form dia punya form dinosaur tu. Tapi kalau korang nak tahu, ini spoiler juga, banyak spoiler sebenarnya untuk video kali ni. Alright, so
Kalau korang nak tahu, sewaktu di Perang Wano baru-baru ini, kita boleh lihat berapa ramai komando Luffy yang dah belasah Big Mom. Dengan Franky berani berdepan sendiri dengan Big Mom untuk menyatakan bahawa Luffy bakal menjadi Pirate King. Dengan si Franky juga, dia lenyek muka Big Mom. Dengan si Brook, dia potong dua Zeus. Dengan si Jinbei, dia wrestling. Ada RKO kan si Big Mom. Kemudian diguling-gulingkan pula oleh Robin sampai keluar Onigashima. Berapa ramai yang berjaya menewaskan Big Mom. Bukan menewaskan lah sebenarnya, tapi berapa ramai yang sebenarnya yang orang kata tu berani untuk berdepan dengan Big Mom, even though dia tahu Big Mom di level Yonko. Dan disebabkan itu aku boleh katakan Big Mom ni antara orang yang antara Yonko, dia kuat. Aku yakin dia kalau siapa-siapa antara komando Luffy ni kalau lawan dengan Big Mom pun memang diorang akan kalah sebenarnya. Tapi aku boleh katakan diorang punya gentar tu tak macam diorang gentarkan dengan Yonko-Yonko yang lain macam Kaido ke Blackbeard ataupun Shanks. Diorang tak takut. Diorang tak takut dengan Big Mom ni macam diorang takut dengan Yonko-Yonko yang lain. Kau faham kan? Alright. So disebabkan itulah aku letak dia di tempat yang keempat. Di tempat yang ketiga, Kaido. Alright, so Kaido, kenapa aku letakkan dia di tempat yang ketiga? Sabar, kita akan cerita sebentar lagi. So kalau korang nak tahu berkenaan dengan kemampuan Kaido ni, Kaido ni tak dipertunjukkan lagi sebenarnya sama ada dia ni pengguna buah Zoan ataupun tidak. Oda tak pernah mention pun sebenarnya berkenaan dengan dia ni pengguna Devil Fruit ke tidak. Tapi dia boleh bertukar menjadi seekor naga. Ada konspirasi. Ada teori yang menyatakan bahawa Kaido adalah sebahagian daripada kaum-kaum naga, bangsa-bangsa naga. Tapi ada ke bangsa-bangsa naga? Pernahkah kita diperlihatkan? Kita tak pernah diperlihatkan lagi. Tapi kalau betul ada, makanya Kaido ni memang antara bangsa-bangsa tersebut. Dan disebabkan itulah dia ni punya badan memang keras, kemampuan dia memang susah betul nak dijangka sebenarnya. Dalam form naga dia macam-macam benda dia boleh buat. Dia boleh tukar cuaca, dia boleh buat apa orang kata tu, angin yang tajam, dia boleh tembak api daripada mulut dia. Kau tengok berlobang gunung yang ditembaknya waktu dia cuba untuk bunuh kumpulan Mugiwara ni. Dan kemudian dia juga boleh hasilkan kilat-kilat peti-peti daripada dia punya form naga tu. Betapa hebatnya dia ni. Dan kalau nak berbincang berkenaan dengan kemampuan haki dia pula, aku rasa memang another level kan. So kalau kau tak mampu untuk master haki, kau takkan boleh jadi Yonko sebenarnya kan. So kemungkinan besar Yonko-Yonko ni semua dah ada dah kemampuan haki. Bukan saja haki yang biasa-biasa, tapi aku yakin diorang ada haki di tahap yang lebih kuat, which is macam advance haki lah, macam Kebon Shoku ke Haoshoku, Fuso Shoku. Diorang dah berada di tahap yang memang terbaik. So aku nak ada benda aku nak bagi tahu berkenaan dengan fight Luffy dengan Kaido pada first kalau korang tahu kan, Luffy pernah bertarung dengan Kaido pada pertama kalinya sewaktu Luffy nampak dia punya kawan-kawan dah cuba dibunuh oleh Kaido, dan dia serang Kaido pada waktu itu. Tapi aku boleh katakan Kaido dia tak kuat pada form naga dia. Sebab bila dia dalam form naga dia mungkin ada kelebihannya lebih. Tapi untuk seseorang yang pantas macam Luffy, itu bukan salah satu tandingan buatnya. Tapi kalau dia berada di form manusia, dia berada dalam keadaan form yang cukup orang kata boleh menggentarkan mana-mana pirate lah sebenarnya kan. Kau tengok dia jadi orang biasa, dia jadi manusia je, terus Luffy dengan satu pukulan je terus kalah. Even though Luffy cuba untuk mencederakan dengan tumbuk dengan King Kong gun dia lah, tapi macam mana si Luffy pun tetap jatuh rebah ke bumi Wano dengan satu pukulan tanda bagua si Kaido ni. So kenapa aku letakkan di tempat ketiga? Dia tak boleh melebihi antara dua orang ni lagi. So okay, siapa lagi dua ni? Siapa yang akan menduduki tempat kedua dan siapa akan menduduki tempat pertama? Jom kita teruskan. Di tempat yang kedua, Blackbeard ataupun Kurohige ataupun Marshall D. Teach. Kalau korang nak tahu berkenaan dengan Kurohige ni lah kan, Kurohige merupakan seorang pengguna Devil Fruit dan dia memakan buah Yami Yami no Mi yang memberikan dia kemampuan untuk mengawal kegelapan, which is dia boleh menggunakan serangan menggunakan dia punya kegelapan. Dia juga mungkin boleh bertahan dengan kegelapan, dengan kuasa kegelapan itu, dan mungkin juga dia boleh healing ataupun orang kata tu merawat diri dia sendiri menggunakan kuasa dia tu, which is macam kita boleh tengok macam mana Doflamingo gunakan kuasa Ito no Mi dia untuk merawat balik dia punya organ-organ yang telah rosak akibat daripada pertarungan dia dengan Luffy dan juga Trafalgar di Waterloo. Dan juga kita boleh lihat macam mana Marco de Phoenix menggunakan api dia untuk menyembuhkan diri dia, dan kita boleh tengok. Dan aku yakin sebenarnya kemampuan Yami Yami no Mi yang dimiliki oleh Kurohige ni mampu untuk heal diri dia juga. Dan mengenai dengan Kembo Shoku ke ataupun haki-haki yang ada pada Blackbeard ni tak diperlihatkan sebenarnya langsung. Dan aku tak habis cakap lagi berkenaan dengan dia punya kuasa Devil Fruit dia, which is
kita boleh tengok dia bukan saja boleh menggunakan kegelapan dia tu untuk membuat serangan ataupun menahan serangan ataupun healing sebenarnya, tapi aku yakin sebenarnya dia boleh gunakan kuasa dia tu untuk menyerap kuasa orang lain tanpa memakan devil fruit, which is dia boleh dapat beberapa banyak pun kuasa daripada orang lain dengan cara mencuri kuasa-kuasa orang lain tersebut. Kalaulah dia berada di level Yonko dan dia boleh kumpul seberapa banyak kuasa devil fruit yang orang lain ada, kau bayangkan betapa bahayanya sebenarnya Kurohige. Tapi aku yakin dia perlu menjalankan proses penyedutan kuasa dia tu dalam keadaan yang cukup gelap. Ini terbukti apabila dia menyelubungkan diri dia dengan selai kain apabila dia cuba untuk mendapatkan kuasa Gura-Gura Nomi milik Whitebeard sewaktu di perang Marineford. Dan korang boleh tengok waktu tu dia memang hebat gila lah, dan tiba-tiba je dia dah ada dua kuasa Yami Yami Nomi dan Gura-Gura Nomi. So sekarang dia di level Yonko, squad mana dia sekarang kan? So kita tak tahu. So kenapa aku letakkan dia di tempat yang kedua bukan tempat yang pertama? Alright, so aku letakkan dia di tempat yang kedua antara yang terkuat jugalah kan. Aku letakkan Kurohige ni di tempat yang kedua disebabkan oleh betapa genius dan bijak dan liciknya dia ini. Kenapa aku katakan begitu? Disebabkan kerana dia ni dah rancang dari awal untuk menjadi seorang Yonko. Kalau korang perasan sebenarnya, dia menghantar Lafitte untuk menyenaraikan diri dia menjadi seorang Shichibukai selepas kejatuhan krokodil, dan dia meminta Lafitte untuk, kemungkinan besar dia meminta Lafitte untuk mensajaskan kepada Marine dan juga para Shichibukai untuk mencalonkan diri dia menjadi seorang Shichibukai, dan dia menjadi seorang Shichibukai dan mengambil tugas itu untuk menangkap Ace. Dia tahu salah satu cara untuk menjadi Yonko, dia perlu hapuskan salah satu Yonko. Macam mana dengan caranya? Dia tak boleh terus bertarung dengan si Whitebeard. Kalau dia terus bertarung dengan Whitebeard, dia dalam keadaan cukup susah sebenarnya, sebab Shirohige kan the strongest man kan in the world. So kalau kau nak terus bertarung dengan dia, memang satu perkara yang memang mustahil lah untuk kau lakukan. Jadi macam mana dia buat? Dia cetuskan pertarungan ataupun peperangan antara Shirohige punya kru dan juga Marine untuk memastikan dia mampu untuk selit demi sikit dan dia mampu untuk dapatkan kuasa Gura-Gura Nomi, dan sekarang dia dah jadi Yonko. Kau nampak tak? Daripada awal, daripada dia dapatkan si Ace, pergi hantar dekat Marine, sampailah dia masuk Camp Peldon, kumpul dia punya kru, pergi ke Marineford pula untuk dapatkan kuasa Gura-Gura Nomi dan lari daripada Marineford macam tu je. Luck dia memang tinggi sebenarnya, dan sekarang dia dah jadi Yonko. Betapa bahayanya sebenarnya si Kurohige ni. Disebabkan itulah aku begitu adore dan minat gila dengan cara Kurohige ni dia bekerja sebenarnya. So di tempat yang pertama, Whitebeard ataupun Shirohige ataupun Edward Newgate. So kalau korang tahu berkenaan dengan Edward Newgate ataupun Shirohige ni sebelum dia mati di perang Marineford, dia memegang buah Gura-Gura Nomi yang memberikan dia kemampuan untuk melakukan gempa. Kau boleh tengok lah, dia tumbuk je angin, habis jahanam satu Marineford tu. Dia tarik, dia cakar, dia tarik udara je, dia tarik angin je, habis tengah terbalik laut dekat kawasan Marineford tu. Kau boleh tengok betapa kuatnya kuasa dia ni. Itu waktu dia tua, waktu dia memang nazak, sebab tu dah dia mati sebenarnya waktu di Marineford. Kau bayangkan kalau waktu dia di umur-umur yang memang muda, umur macam umur Luffy ke, umur si Kaido ke, aku rasa memang terciduk Marine kat situ. Memang jahanam satu Marineford, habis semua 3 admiral sekali terus habis. So kenapa aku letakkan dia di tempat yang pertama? Disebabkan oleh aku minat dengan personality Shirohige sebagai seorang Yonko. Dia lah seganas ataupun tak seradikal Yonko-Yonko yang lain. Dia lebih kurang macam Shanks, buat hal dia sendiri. Dia nak tubuhkan satu keluarga dia sendiri yang dia boleh hidup bahagia lah. Bukanlah sekadar untuk menjadi seorang pirate. Dia nak jadi seorang bapa. Sebab itulah kita boleh tengok semua anak-anak buah dia tak panggil dia captain, semua panggil dia Oyajin. Bermaksud bapaan, father. Sebab tu sampaikan Ace ni pun anggap si Shirohige ni bapa sebenar dia, even though bapa sebenar dia adalah Goldie Roger. Dan aku boleh katakan yang Shirohige ni antara watak yang agak menarik lah untuk diperbincangkan sebenarnya. Even though dia ni dah tak ada dan dia dah mati, tapi dia punya kekuatan tu boleh dikatakan lebih kurang dengan Goldie Roger. Kau tengok dia pergi bertarung dengan Goldie Roger sampai 3 hari 3 malam. Ini spoiler lah untuk pengetahuan korang, di mana throwback Kozuki Oden menunjukkan di mana pertarungan berlaku antara kumpulan Whitebeard dan juga kumpulan si Goldie Roger selama 3 hari 3 malam sebelum mereka melancarkan gencatan senjata dan bolehlah minum sake sama-sama lepas tu. Kalaulah dia boleh lawan dengan Goldie Roger, kau bayangkan betapa kuatnya dia ni sebenarnya. Memang kuat sebenarnya. So disebabkan itulah aku letakkan dia di tempat yang pertama, disebabkan dia ni sebenarnya mati cumalah disebabkan oleh faktor usia dan bukanlah faktor kelemahan diri dia sendiri. So guys, sampai situ sajalah video kita untuk kali ni. Panjang-panjang nak gimana? Ini pun dah panjang dah. Alright, so kepada korang yang rasa macam
Ish, apa benda ni? Kenapa letakkan dia Shang di tempat kelima benda ni? Kenapa white beard nombor 1 ni? Adoy. Kalau korang tak setuju dengan aku punya, orang kata tu, level-level yang aku bagi sebentar tadi, korang boleh je komen kat bawah. Komen. Type semua. Korang punya, orang kata tu, berapa ramai Yonko, mana yang korang rasa lebih kuat, mana yang korang rasa lebih lemah, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang nak sediakan sekali dengan sebab-sebabnya, apa salahnya kan? So disebabkan itulah korang perlulah komen di bawah untuk kita sama-sama lah orang kata tu berkongsi minat, berkongsi pendapat, siapa yang lebih kuat, mana Yonko yang lebih kuat, mana Yonko paling lemah. So aku sangat mengadu-adukan korang untuk memenuhi ruangan komen. So sampai situ saja video aku untuk kali ni. So guys, pada korang yang tak subscribe lagi channel aku, terima kasih. So guys, pada korang yang datang ke channel aku ni dan support channel aku, yang dah subscribe, terima kasih, dan dah like, dah share semua, terima kasih banyak-banyak. Aku sangat menghargai semua semangat-semangat yang korang dah buat selama ini untuk aku. Dan kepada korang yang baru sampai ke channel aku, tiba-tiba nampak lah video Yonko cerita pasal level Yonko, tekanlah tapi tak subscribe lagi, apa kata tekan butang subscribe dan tekan bell notification supaya korang boleh dapat video aku setiap kali aku upload. Dan jangan lupa jugalah untuk like and share this video. Alright, so sampai situ saja video kita untuk kali ini, and see you in the next video. InsyaAllah akan ada video dalam masa yang terdekat ni juga untuk Marvel segment. InsyaAllah korang doa je lah aku boleh buat lebih banyak konten dan keadaan aku lebih mudah untuk membuat semua video-video yang untuk korang ni ya. Alright, so itu saja pada Dionko. Salam daripada Dionko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.